Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati memperkasa bangsa. Yang dihormati rakan-rakan pentadbir Sekolah Kebangsaan Sri Sarjana, rakan-rakan strategik daripada Jabat Pergigian Daerah Kota Tinggi, penyelaras program transisi tahun 1 bagi tahun 2021. Juga kepada semua ibu bapa murid tahun 1 bagi tahun 2021. Mudah-mudahan semua dalam keafiatan, dalam kesejahteraan dan dapat sama-sama mengikuti taklimat ini secara atas talian ini yang kita rakamkan khusus untuk makluman dan tindakan semua ibu bapa murid tahun 1 2021. Saya akan teruskan dengan sedikit latar belakang sekolah. Yang pertama berkaitan dengan profil sekolah. Kita ada 5 orang pada barisan pentadbir, terdiri daripada saya sendiri sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Sri Sarjana, Cikgu Juraimi bin Muhammad Said. Yang kedua diikuti oleh Puan Aminah binti Nawas, guru penolong kanan kurikulum. Guru penolong kanan HEM, Cikgu Nolinda Kasim, dan guru penolong kanan co-curriculum, Cikgu Asrin bin Ahmad Tamyiz, serta guru penolong kanan penyelai petang, Cikgu Hajah Samsinar binti Haji Haji. Dan buat masa ini kita masih lagi dengan peruntukan 95 orang guru dengan AKP 10 orang. Dan bagi tahun 2021 untuk kelas perdana, waran penuntukan telah dikeluarkan. Kita hanya ada 43 kelas daripada tahun 1 ke tahun 6 dan 4 kelas untuk PPKI, iaitu kelas Permata Raudah untuk pendidikan khas, dan kemudian ada 2 kelas untuk prasekolah. Seterusnya, ini adalah visi dan misi KPM yang juga digunakan oleh SK Sri Sarjana sebagai antara visi dan misi pendidikan sekolah kita, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misinya melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Hala 7 Sekolah Kebangsaan Sri Sarjana, yang ini yang kita rangkakan, iaitu SK Sri Sarjana melangkau sasaran. Mungkin agak sukar untuk memahami di peringkat ini apakah yang dimaksudkan dengan SK Sri Sarjana melangkau sasaran. Tetapi apabila kita akan meneruskan data yang kita akan persembahkan nanti, maka tuan-tuan akan maklum apa yang dimaksudkan dengan SK Sri Sarjana melangkau sasaran. Untuk mencapai tadi tu, sasaran sekolah kita, kita telah usulkan satu tagline sekolah yang baru, pacu potensi, legasi kemejadian sesa. Ini kita boleh capai dengan 2 prinsip kerja ini. Satu untuk guru, dengan trust, TRUST, dan super adalah untuk murid. Apa yang kita masukkan dengan trust itu adalah T untuk terima arahan, R kita rancang tindakan, U kita urus keperluan, S saling menyokong, dan T tingkatkan kualiti. Di sini ini memaparkan bahawa rakan-rakan guru di Sekolah Kebangsaan SK Sri Sarjana ini akan melaksanakan tanggungjawab mereka berdasarkan kerja buat mereka yang telah digarispandukan melalui arahan-arahan sedia ada. Jadi untuk melaksanakan itu, satu perancangan bermula dengan perancangan strategik, dan kemudian peruntukan-peruntukan untuk digunakan bagi mengisi keperluan, dan kemudian ia tidak dilaksanakan secara silo ataupun kerja secara individu. Kita akan melaksanakannya secara menyeluruh. Contohnya, program transisi ini sendiri walaupun dia tertumpu kepada murid tahun 1, tetapi ia melibatkan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Sri Sarjana. Malah rakan-rakan strategik kita terdiri daripada pejabat kesihatan,
bahagian bimbingan dan kaunseling, pejabat pendidikan daerah, juga beberapa agensi lain, termasuklah Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga kita akan libatkan sama. Dan pada keseluruhannya, setiap tahun kita telah mencatatkan pelbagai kejayaan, maka kita akan tetap meneruskan kejayaan-kejayaan tersebut, mengekalkan kejayaan sedia ada, di samping meningkatkan kualiti pencapaiannya ke peringkat yang lebih tinggi ataupun kepada pencapaian yang lebih baik. Manakala untuk budaya murid, budaya belajar murid ataupun budaya kerja murid kita, melalui perkataan superb itu, S adalah untuk sasia dan disiplin. Kita nak lahirkan murid yang superb, murid yang hebat daripada yang hebat-hebat. Hebatnya dari sudut apa? Sasia dan disiplin, berusaha dan saling menyantuni, saling berukhuwah dengan rakan yang sebaya yang lain. Kemudian mereka peka dan positif dengan apa yang berlaku dalam persekitaran mereka, terutamanya dalam isu sekarang kita ada COVID-19 ini. Mereka peka dengan kesihatan, mereka patut peka dengan jarak dan jarak fizikal di antara satu sama lain, dan mereka sentiasa berfikiran positif. Contohnya lah, kalau kita lihat ada sampah, walaupun sampah itu bukan milik mereka, bukan hasil daripada perbuatan mereka, tapi mereka akan mengambilnya dan membuangnya di tempat yang betul. Okey. Dan kemudian E untuk emosi dan kerohanian, mempunyai emosi yang hebat, kerohanian yang tinggi, patuh kepada agama, menanamkan nilai-nilai. Dan kemudian ya R, rajin dan sabar. Dan ini sangat penting, kerana rajin saja, apabila dia rajin buat tetapi berlaku kegagalan, dia hilang sabar pula. Maka kita tekankan rajin dan sabar supaya mereka mempunyai daya tahan yang tinggi. Walaupun terpaksa melakukan kerja itu berulang-ulang kali, tapi mereka sabar kerana nak memastikan kejayaan. Dan B yang terakhir, murid kita yang kita nak lahirkan ini daripada prasekolah sebenarnya, sehinggalah ke tahun 6 meninggalkan Sekolah Kebangsaan Sri Sarjana ini dengan ilmu dan mengamalkan apa yang mereka pelajari di sini. Nilai yang kita nak tanamkan adalah nilai kasih sayang, kerjasama, hormat, menghormati dan kegembiraan. Ini seiring dengan mata pelajaran civic yang kita tekankan dalam semua mata pelajaran yang lain yang merentas kurikulum dan juga co-kurikulum. Kasih sayang, kerjasama, hormat, menghormati dan kegembiraan. Seterusnya, saya terus masuk kepada matlamat transisi yang kita nak laksanakan ini. Semoga ibu bapa faham kenapa transisi ini perlu dilaksanakan. Yang pertama, bagi membantu murid menghadapi perubahan. Kerana buat masa sekarang, data murid kita untuk daftar ke tahun 1 2021 yang sedia ada di sekolah kita ialah seramai 198 orang. Hanya 50 orang saja yang daripada Sekolah Kebangsaan Sri Sarjana. Selebihnya adalah daripada prasekolah ataupun tadika ataupun pusat asuhan yang lain. Maka untuk menyesuaikan latar belakang mereka, kita adakan transisi ini supaya mereka dapat mengenal pasti kawan-kawan mereka, latar belakang mereka, dan menjadi satu ruang untuk mereka menjalinkan hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, memastikan tahap kesediaan murid yang sama. Kerana ini adalah untuk pertama kalinya majoriti murid ini akan mendapat pendidikan formal di tahun 1. Yang sebelum ini di prasekolah ada yang pergi ke play school saja, ada yang pergi ke taman asuhan saja, mungkin pendidikannya berbeza-beza. Maka di sini kita akan pastikan murid sebelum masuk menjalani pembelajaran berdasarkan silibus atau sukatan yang sedia ada bagi tahun 1, mereka cukup bersedia. Dan menjadi ruang juga untuk mereka bersuai kenal dengan rakan-rakan yang baru. Yang keempat, menyelaraskan, ini peranan guru lah untuk dapat memastikan tahap kognitif, emosi
kerohanian dan jasmani murid tersedia untuk menghadapi pembelajaran secara formal itu. Mana murid yang menghadapi masalah emosi akan ditangani dahulu, dibantu pada masa program transisi ini. Dan seterusnya, meningkatkan minat dan semangat untuk ke sekolah. Kita kalau dapat nak elakkanlah, ada lagi murid-murid yang berpegang pintu pagar sekolah, tak nak masuk ke sekolah kerana takut ke ataupun dia malu ke. Jadi kita atasi itu, kita adakan program transisi ini bagi meningkatkan secara kendirinya mereka seronok untuk datang ke sekolah. Dan objektif transisi adalah mengembangkan pengalaman sosial dan persekitaran yang formal bagi murid-murid yang baru ini, memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut sukatan pelajaran, dan kemudian mencapai tahap pencapaian kognitif yang hampir sama. Kita tak nafikan tahap kognitif ini, tahap kecerdasan minda ini berbeza-beza. Tetapi kalau dapat kita gabungkan, mungkin dapat membantu antara satu sama lain. Dan yang kemudian, yang keempat, menyesuaikan diri di dalam kelas berkaitan budaya dan adab ketika berada di sekolah. Dan yang kelima, bermotivasi dan bersemangat untuk belajar. Tadi ada kesinambungannya dengan matlamat tu. Dah hadir ke sekolah, suka untuk hadir ke sekolah, maka mereka bermotivasi dan bersemangat untuk belajar. Transisi ini dari sudut pelaksanaannya dijalankan dalam tempoh 3 minggu. 3 minggu. Dengan minggu pertama itu lebih kepada pergerakan mereka mengenal persekitaran. Ada modul yang kita siapkan untuk program transisi ini. Maka semua cikgu akan menggunakan modul yang sama, semua murid akan menerima modul yang sama dan melaksanakan berdasarkan modul berkenaan. Okey, sasaran kita semua murid tahun 1. Tak kira lah daripada prasekolah mana mereka datang. Apabila mereka naik ke tahun 1, kita akan laksanakan transisi. Maknanya kehadiran untuk program transisi ini sangatlah digalakkan. Dan yang ketiga, ada modul yang disediakan. Tuan-tuan pun sudah membuat pembayaran bagi modul ini sebanyak RM15 hari itu. Salah satu daripada ataupun sebahagian daripada duit itu memang digunakan untuk modul ini. Dan juga ada beberapa perkara lain lah yang kita sokong dengan duit RM15 itu. Contohnya untuk QR code bagi tahun 1 untuk kehadiran, kita gunakan sistem card reader itu. Maka kita gunakan duit itu sebagainya untuk menyediakan kadnya. Dan konsep transisi ini, program transisi ini lebih kepada pembelajaran yang menyeronokkan. Maka berlakulah kita panggil istilahnya fun learning ataupun didik hibur. Supaya murid dia tidak terus kepada apa isi pembelajaran, tetapi lebih memastikan mereka bersuai kenal dan bergembira apabila berada di sekolah. Yang kelima, bertema seperti juga saya katakan tadi. Kalau minggu pertama itu tema berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, maka semua subjek, semua mata pelajaran, semua guru yang masuk ke kelas pada waktu itu akan bercakap tentang tumbuh-tumbuhan. Begitulah minggu seterusnya, minggu kedua dan minggu ketiga. Ada tema-tema yang kita tetapkan, yang telah dipilih, telah dibincangkan berdasarkan modul yang disediakan. Dan berkaitan pakaian, buat masa ini pakaiannya adalah pakaian t-shirt, pakaian sukan saja. Pakaian sukan. Dengan seluar tracknya lah. Kalau tak ada pun, kalau pakaian prasekolah tu, baju putih prasekolah tu masih boleh dipakai, gunakanlah. Tapi tak tahulah sepanjang kita lama tidak hadir ke sekolah ni, mungkin ada pertambahan berat ke, pertambahan saiz itu, mungkin perlu tukarkanlah, sesuaikan. Okey, dan kemudian ada juga majlis penutupan untuk program transisi ini. Maka di sini gambarannya macam ada hadiah untuk kita agih-agihkan. Tapi bagaimanapun majlis penutupan ini bagaimana nanti kita bergantung pula kepada arahan-arahan seterusnya. Sama ada dia boleh mematuhi SOP yang ditekankan oleh Majlis Keselamatan Negara ataupun tidak. Dan dari sudut pengurusan, selain daripada yang saya bercakap hari ini, ada beberapa lagi yang kita akan highlightkan, iaitu dari sudut yang pertama, kesihatan.
terutamanya kesihatan gigi. Kita pun maklum, buat masa ini perkhidmatan kesihatan gigi kita pun banyak yang tergendala. Maka pegawai yang berkenaan nanti akan memberikan taklimat berkaitan dengan kesihatan gigi ni khususnya. Dan kemudian berkaitan dengan pentaksiran, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah ataupun berasaskan bilik darjah, PBD. Yang ini tuan-tuan pun maklum, tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 daripada tahun lepas lagi ataupun tahun 2019 ini tidak ada pentaksiran peperiksaan akhir tahun lagi. Tetapi kita tetap melaksanakan pentaksiran melalui pentaksiran bilik darjah. Dan ini penting. Jika murid tak hadir ke sekolah, maka akan timbullah masalah untuk cikgu membuat pentaksiran. Sebab pentaksiran itu ada pelbagai kaedahnya. Yang biasa mungkin berdasarkan lembaran kerja. Tapi kita juga boleh pentaksir melalui pemerhatian, melalui lisan. Cikgu berbual dengan murid berkenaan. Tapi kalau murid itu tidak ada di sekolah, maka pentaksiran itu tak dapat dilaksanakan. Mungkin ini menjejaskanlah pencapaian murid tersebut dari sudut pentaksiran. Nanti guru yang berkenaan akan memberi penerangan berkaitan dengan pentaksiran ini, yang mempunyai bagi tahun, kalau di prasekolah ada 3 tahap pencapaian saja, tahap TP1, TP2 dan TP3. Tetapi bagi arus perdana tahun 1 sampai tahun 6, dia dah ada TP1 sampai TP6. Tapi mengikut level masing-masing lah, ikut aras masing-masing. Jadi tahun 1 pun boleh capai TP6. Jadi nak tahu apa TP6 yang murid kita boleh capai itu, anak kita boleh capai, nanti cikgu yang berkenaan akan memberikan taklimatnya. Kemudian kita ada taklimat sedikit berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling oleh guru bimbingan kaunseling kita. Bagaimana murid banyak isu juga ni, murid yang tak nak datang ke sekolah ataupun ibu bapa yang tak nak anak dia pergi sekolah kerana bimbang dengan jangkitan ataupun penularan COVID-19 ini. Maka guru bimbingan dan kaunseling juga akan mungkin memberi motivasi, jaminan bahawa pihak sekolah sentiasa mengambil langkah-langkah yang sewajarnya berkaitan dengan pematuhan SOP ini. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pemulihan. Tuan-tuan, ibu bapa tak perlu bimbang berkaitan dengan pemulihan ini. Pemulihan cikgunya Cikgu Akilah. Dan ada seorang lagi tak silap saya cikgu? Tak ada. Tinggal Cikgu Akilah saja. Maknanya tinggal Cikgu Akilah ni cikgu yang hebat lah. Dia bantu. Bila anak tuan termasuk dalam kumpulan ataupun kelas yang terlibat dengan pemulihan ini, tidak bermakna anak tuan-tuan ataupun perempuan itu ada masalah dari sudut pembelajaran yang tak boleh dipulihkan, tak boleh maju. Istilahnya, kata kasarnya, bukan anak tuan-tuan itu tak berani nak sebut, dah segan nak sebut. Tak pandai. Tapi sebenarnya mungkin dia belum capai tahap-tahap kemahiran tertentu yang boleh dia mendapatkan ilmu yang sepatutnya, untuk menguasai ilmu yang sepatutnya pada usianya itu. Jadi kita kenal pasti permasalahan itu, apa dia masalah murid berkenaan. Dan kita akan maklumkan kepada ibu bapa apakah tindakan-tindakan seterusnya yang perlu diambil berkaitan dengan murid berkenaan. Kita tak boleh abaikan. Takut masalah ini itu berterusan, nanti sehingga ke tahun 6 masih lagi tidak dapat menguasai 3M. Maka kalau UPSR masih ada, maka terkesanlah murid itu nanti. Dan yang terakhir, JECAF. JECAF ni dia ada ada PowerPoint sendirilah. Okey, yang berkaitan dengan JECAF. Tapi saya pun nak ringkaskan saja. Cuma perkara ini sangat penting. JECAF tu bermaksud J untuk Jawi, Q untuk Al-Quran, A untuk bahasa Arab, dan F itu untuk fardu ain. Dan pecahan waktunya bagi murid tahun 1 ni, tilawah Al-Quran 3 masa, iaitu 1 masa 30 minit, maka 90 minit. Ulum syariah 2 masa saja, 60 minit. Ulum syariah ni 2 masa saja, tapi pecahan dia ada 3 yang besar. Nanti kita tengok. Jawi 1 masa 30 minit,
Dan tasmik 2 masa untuk 60 minit. Jadi seminggu ada 8 masa, iaitu 240 minit. Kalau murid tak hadir ke sekolah, maka banyaklah mungkin yang dia akan ketinggalan. Terutamanya sebab waktu pendidikan Islam ini sangat sedikit berbanding dengan waktu bahasa, waktu math, waktu sains. Maka perlulah kehadiran itu, penting. Baik, Jawi 30 minit seminggu ni dia ada camp, disokong dengan camp Cemerlang Jawi, dilaksanakan untuk murid tahun 2 hingga tahun 6 yang tidak melepasi ujian diagnostik. Tapi jadi maknanya tahun 1 macam tak terlibat. Tapi kita lihat nanti. Sebenarnya ada aktiviti itu. Cuma yang ini untuk camp Cemerlang Jawi. Yang kita tanggapkan kalau dah tahun 2 dia ada masalah dengan Jawi ni, maka masalah itu kalau tak diatasi dia akan berterusan. Maka masalah yang lebih besar akan timbul nanti. Dan untuk Al-Quran 90 minit seminggu berdasarkan silibus yang disediakan oleh KPM. Murid tahun 1 perlu menghabiskan Iqra' 1 hingga Iqra' 6. Jadi dalam tempoh setahun ini mesti nak habiskan ini. Kalau tanpa sokongan daripada ibu bapa, maksudnya membaca Iqra' itu sendiri di rumah, ada tuition lah, tuition Quran ni dekat rumah ataupun hantar kat rumah orang lain, maka dia akan jadi masalah. Kerana bagi tahun 2 sudah ada sukatan yang lebih besar, iaitu dia dah sepatutnya, sewajarnya tahun 2 mereka sudah masuk kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah tu. Bacaan sebenar murid akan direkodkan semasa waktu tasmik. Tasmik ni dia punya aktiviti dia, kalau kita tengok, adalah apa yang murid baca di rumah, cikgu kumpulkan, cikgu duduk bersama dengan mereka, cikgu dengar bacaan mereka. Dan cikgu akan rekodkan. Kalau murid itu tak baca di rumah, maka dia cikgu nak rekodkan itu tak ada bacaannya, maka rekodnya akan rendah lah. Balik semula pergi ke Iqra' 1 dan sebagainya lah. Maka perkembangannya lambat. Dan kalau kita lihat ini, tahun 2 sudah masuk juzuk 1 hingga 6 sepatutnya. Tamat tahun 2 sepatutnya sudah sekurang-kurangnya mereka sampai ke juzuk 6. Dengan agihan ini kita sasarkan pada tahun 6 sebelum mereka meninggalkan sekolah kebangsaan Sri Sarjana ni, mereka telah khatam Al-Quran. Bagaimanapun saya nak share sedikit data khatam Al-Quran yang didapatkan daripada data atas talian oleh dalam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Untuk khatam Quran, hebat. Kita melahirkan jago-jago Al-Quran. Seawal tahun 2 kita sudah ada 5 orang yang khatam Quran. Ini satu pencapaian yang sangat baik. Ini menunjukkan bahawa tak payah tunggu tahun 6 lah. Tadi saya kata melangkau Sri Sarjana, melangkau jangkauan. Kalau ikut jangkauan kita, ikut jangkaan kita, tahun 6 saja juzuk ke-30. Tetapi 5 orang setelah melangkau jangkauan ini. Maknanya sebelum tahun 6 lagi mereka dah pun khatam Quran. Ini maksud dia. Kita tak tunggu masa sebenar, tapi dapat diselesaikan lebih awal lagi. Okey, bagi tahun 3 ada 10 orang yang telah pun khatam Quran. Bagi tahun 4 ada 60 orang khatam Quran. Tahun ini bagi tahun 2020. Bagi tahun 5 ada 77 orang. Tak payah tunggu tahun 6. Tahun 5 saja sudah ada 77 orang yang khatam Quran. Manakala pada tahun 6 kita ada 98 orang yang telah pun khatam Quran. Tahniahlah kepada ibu bapa yang memberi sokongan kepada anak-anak ni. Kena faham dia tidak semestinya kalau nak berdasarkan belajar dekat sekolah masa yang 30 minit tadi saja, dia tak akan khatam Quran lah. Satu juzuk pun belum tahu lagi. Tetapi ini dengan sokongan belajar di rumah, di sekolah agama, update saja apa sampai mana dah belajar. Kita di sekolah sambung saja untuk Al-Quran ini. Tapi dari sudut keseluruhan, walaupun tadi ada jago-jago kita yang khatam Quran sebelum waktunya, maknanya mereka sudah melangkau jangkauan, itu satu yang hebat. Tapi sasaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi tahun 6 sekurang-kurangnya ialah 90% khatam Quran. Tahun 6.
murid kita ada 202 orang, tetapi hanya 98 orang saja yang saya sebutkan tadi. Ini bermaksud lebih kurang 48.51% saja, tak sampai 90. Rugilah. Sepatutnya kita boleh kejarkan itu. Tetapi kalau kita lihat data sedia ada, untuk tahun depan sudah ada 77 orang yang khatam Quran. Kita maknanya ada dalam 37%. Kalau ini tahun depan kita tambahkan lagi, insya-Allah target untuk 2021 kita akan lebih ramai. Kita akan capai 90% akan khatam Quran di tahun 6. Begitu juga kita akan perkukuhkan tahun 4 apabila naik ke tahun 5, tahun 2 ke tahun 3, tahun 3 ke tahun 4 dan tahun 1 ke tahun 2. Dan untuk tahun hadapan, bagi tahun 1, maka berazamlah ibu bapa untuk bantu sekolah anak-anak tahun 1 khatam Iqra 1 sampai 6 tu di tahun 1, di hujung tahun. Jadi kat hujung tahun pun kita boleh buat majlis khatam Iqra. Kita melahirkan jagung untuk bersedia kepada tahun 2 dengan bermula juzuk 1 hingga 6 untuk Al-Quran. Baik, tasmik ni tadi macam saya katakan, ini hanya untuk cikgu merekodkan murid sudah baca sampai mana buku Iqra tu, jilid 1 dan jilid 2 tu. Bacaan murid akan direkodkan dalam rekod tasmik online. Yang ni kita tak boleh tipu data lah. Kalau memang tak belajar kat rumah, tak membaca kat rumah, tak menghafal kat rumah bacaan surah-surah itu ataupun ayat-ayat dalam Iqra itu, maka dia akan jadi ketinggalan. Murid ini datanya akan ketinggalan. Sasaran kita 90% murid khatam Iqra 1 hingga 6 semasa di tahun 1. Jadi kita haraplah kalau boleh 100% lah semua khatam, supaya tahun 2 semua dah boleh pergi naik ke Al-Quran. Kita pecah rekod tahun 2021. 100%, 198 orang murid khatam Iqra di tahun 1. Kita buat majlis, kalahkan majlis tahun 6. Kalau SOP membenarkanlah. Okey, dan kemudian ini berkaitan Al-Quran tadi. Antara inisiatif guru untuk membantu ada Iqra Hours, peserta mengikut tahap bacaan, Speeding 6, Speeding 30, macam-macam lah program ini untuk menyokong, memastikan. Sebab apa? Ada budak tahun 6 yang masih lagi membaca Iqra lagi. Itu jadi isu kita tu. Jadi program inilah membantu nak cepatkan, percepatkan ini membantu sesa melangkau jangkauan itu. Okey. Yang fardu ain ini kembali tadi solat dilaksanakan untuk murid-murid tahun 1 hingga 6. Ni penuh tahun 1 hingga 6 yang merujuk kepada murid tahun 1 dan 2 akan solat zuhur berjamaah di surau Al-Hidayah, surau sekolah kita lah pada waktu tengah hari itu. Okey. Saya rasa untuk Jacob yang itu saja, cuma saya nak ingin tekankan berkaitan dengan harapan saya, ibu bapa memberi sokongan kepada sekolah, kepada guru-guru agama ini untuk memastikan anak-anak khatamkan Iqra di tahun 1. Okey. Yang ni mungkin kurang menyenangkan lah. Bab yang nombor 9 ini berkaitan dengan pembayaran. Ada bayaran untuk sekolah, dan satu untuk pembelian buku, untuk kedai buku lah. Tetapi setelah ditimbang tara, dibincangkan dan apa yang perlu saja kita berikan keutamaan, yang kita senaraikan, maka alhamdulillah rasanya untuk bayaran pun berbanding dengan bayaran-bayaran tahun lalu, tahun ini adalah yang paling murah dalam sejarah lah saya rasa. Untuk tahun 1 yang ini berkaitan dengan gambar ukuran pasport, ini pun kita jimatkan kerana pihak sekolah akan bantu untuk ambil gambar dan cetak dan berikan. Berapa keping gambar ni? 6 keping. Biasa dapat 4 juga kalau kat kedai. Ni kita berikan 8 keping untuk memenuhi keperluan sekolah ni. Kemudian fail prestasi murid, ni semua yang wajib-wajib lah. Jumlah keseluruhannya adalah RM48.50. Di sini ada sedikit perbezaan yang nombor 5 ni, iaitu berkaitan dengan tanda nama bersulam. Kali ini untuk tahun 1 kami, saya sendirilah nak buat perubahan sedikit.
kita tak nak tanda nama saja. Kita nak pasangkan rencana sekolah, nama sekolah dengan nama murid itu sekali, 3 in 1. Dalam sekeping saja. RM10 kita akan dapat 3 set tanda nama itu, yang 3 in 1 itu. Jadi kita tahu nama ada kat situ, rencananya, dan nama sekolah sekali, yang bersulam. Dan di bahagian belakangnya ditampalkan siap supaya tak nampaklah benang-benang sulaman itu. Cuma ibu bapa kena bantu jahit lah. Jadi untuk kedai buku, bagi ruangan lencana tu masih boleh dapat, masih ada bekalan untuk satu-satu. Yang tu RM1 saja macam biasa, tetapi yang ini untuk kita tahun 1 ni kita perkenalkan yang ni. Bagi tahun yang lain pun nanti boleh, sebab tempahannya 3 helai pun, 3 keping pun, 3 nama pun kita akan buatkan. Okey, jumlahnya setakat ini RM48.50. Tidak termasuk dengan baju sukan inilah, seluar sukan. Ada yang cerdik juga ni, baju sukan dan seluar sukan ini mereka dah beli awal sewaktu promosi hari tu. Sebab promosi hari tu kita jual dengan RM18 saya tak silap saya. Jadi harga sebenarnya yang dijual adalah RM23. Tapi masa tu tak banyak saiz lah, sebab saiz-saiz tertentu. Dan kita pun lihat anak-anak murid kita ni saiznya berubah dengan cepat sekali. Okey, yang ini berkaitan satu bayaran, iaitu bayaran yang dibayar kepada sekolah. Ini bukan yuran, ini adalah untuk keperluan murid itu sendiri. Okey, dan kemudian yang keduanya adalah untuk pembelian. Ni pun saya rasa kalau tahun lepas saiz ni pun bayar 100 lebih untuk buku saja. Tapi tahun ini besarkan sikit. Untuk tahun 1 tak ada pula jumlahnya kat bawah. Mana? RM17 saja. Tahun 1 ni RM17. 4 kali 3 12 campur RM2.50, RM14.50 campur RM2.50. RM17 saja. Kat sini ada tali leher berzip ni pilihan. Sebab saya tak boleh masuk kat sini, sebab nanti yang perempuan pun bayar. Kalau termasuk ni maknanya kalau lelaki RM27 lah tali leher. Tapi kalau ada tali leher abang dia nak pakai dulu, tak ada jadi masalah. Kita faham. Sebab yang ini pun yang wajib-wajib saja yang kita yang memang semua pakai. Memang diperlukanlah untuk murid ini belajar. Lepas tu kita nilainya adalah RM17 saja, tidak termasuk tali leher. Kalau termasuk tali leher RM10, maka RM27 lah bagi tahun 1. Okey, saya tinggalkan yang itu. Maka di peringkat saya selesai dah taklimat ini. Yang cuma lagi satu hal-hal lain yang saya ingin peringatkan, ia berkaitan dengan kehadiran murid ke sekolah. Seperti pergi ke mana-mana tempat pun pada masa ini, perlu ada semakan suhu badan, perlu scan kalau kita pergi tempat bangunan-bangunan, mall ke mana-mana tempat kita pergi, pakai MySejahtera. Tapi sekolah kita untuk murid kita pakai e-datang. Dekat e-datang tu masuk suhu sekali, kita terus. Itulah tadi kegunaan yang ada dalam transisi itu, ada kad reader tu untuk kita daftarkan murid itu. Yang ini sudah pun diamalkan pada tahun 2020 ini oleh murid sedia ada daripada prasekolah hinggalah ke tahun 6. Memang dah ada gunakan pada tahun ini. Jadi pada murid tahun 1 akan datang, kita akan buatkan kad reader yang baru lah, dengan yang sebab dia setiap tahun tu akan berubah warna. Maka sebab tu kita setkan warna-warna tersebut. Okey, jadi kita kena pasti ni murid, kalau hilang pun kita jumpa tahu murid tahun berapa. Maka kita akan mungkin nanti dari masa ke semasa ada maklumat baru, kita akan panggil juga ibu bapa lah, terutamanya pada majlis penutupan itu pun nanti transisi itu 3 minggu. Kemudian barulah murid akan belajar seperti biasa, ikut jadual, ikut sukatan. Jadi untuk 3 minggu pertama ni jangan cek buku budak, buku anak-anak, nanti cek tak ada kerja, tak belajar ke kat sekolah. Sebab minggu ini adalah minggu transisi. Ada aktivitinya kalau ada pun yang berkaitan dengan transisi saja. Dan kemudian buku teks bila nak dapat? Selepas sekolah dibuka nanti baru buku teks kita agihkan. Saya dipahamkan
pada majlis penutupan, pada hari terakhir program transisi itu nanti baru kita agihkan buku teks untuk tahun 2021. Okey, berkaitan dengan tarikh-tarikh untuk bayaran dan pembelian ini, tadi tak ada tarikhnya kat situ, kita akan update kemudian, kita akan beritahu kemudian. Sebab buat masa ini semua urusan mesti dilaksanakan setelah pembukaan semula sekolah, iaitu maknanya selepas 20 hari bulan. Saya terus masukkan kat sini lah. Bagi murid tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 2020 ini, yang nak ataupun tahun 1 2020 ini nak pulang buku tahun 1 sampai tahun 5, semua kena tunggu selepas kembali ke sekolah pada 20 Januari nanti. Baru kita boleh proses untuk pemulangan buku. Cuma sekarang ini kita beri kepada tahun 6 untuk pulang buku, dan juga untuk ambil file profil mereka lah dengan sijil-sijil mereka di sekolah yang dijadualkan pada 20 hari bulan. Jadi bagi pihak sekolah, selepas ini ada taklimat-taklimat seterusnya yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang berkenaan yang lebih arif tentang bahagian-bahagian itu. Saya ingin ambil kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang menaruh keyakinan kepada Sekolah Kebangsaan Syed Sarjana, iaitu menghantar anak-anaknya ke sekolah kita untuk tahun 1 2021. Mudah-mudahan sekolah boleh dibuka seperti biasa sebelum ini, pembukaan sebelum ini, walaupun kita kena patuh dengan norma baru ni lah, dengan pelbagai itu, tetapi insyaAllah kita akan saling menjagalah. Dan murid-murid ni juga amalannya yang diajarkan, yang ditunjukkan di sekolah, patutnya juga diamalkan di rumah. Penjarakan, tahap kebersihan perlu juga dilaksanakan di rumah, tidak di sekolah saja. Dan saya juga ambil kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan pentadbir sekolah Sri Sarjana, khususnya kepada penyelidik petang, Puan Cikgu Hajah Samsinar, dan penyelaras program transisi Cikgu Norma Lili, rakan-rakan guru yang akan memberi taklimat, dan juga special didatangkan hari ini daripada unit pergigian Jabat Kesihatan daerah Kota Tinggi. Jadi untuk itu saya sudahi dahulu taklimat saya, dan teruskanlah pendengar taklimat yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.